Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada sekali ini kita dapat lagi bertemu untuk mengikuti tadabbur wahyu faham Al-Baqarah 5. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat selanjutnya. Yang pertama sekali seperti biasa, kita tengok dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah pun mempelajari perkataan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 5 surah Al-Baqarah. Jadi kita dah tahu perkataan ulaika ala hudan. Ulaika mereka itu untuk ramai ya, ulaika ala di atas hudan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu hum mereka sekali lagi al-muflihun ialah orang-orang yang berjaya. Pada malam ini insya-Allah kita akan tengok lagi firman Allah Subhanahu wa taala ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya. Inna maknanya sesungguhnya. Sesungguhnya dalam bahasa Arab memang banyak perkataan yang bermaksud sesungguhnya. Dia maknanya dia tegaskan. Tapi inna ya, pendek ya, bukan inna. Kalau inna panjang tu sesungguhnya kami. Ni satu je, inna. Innal ladzina. Okey, alladzina. Apa dia alladzi? Sekali lagi kita sebut alladzina ialah untuk ramai. Makna dia orang-orang yang. Sesungguhnya orang-orang yang. Kafaru. Dah Melayu dah kafaru. Buang waw belakang ni, buang alif. Jadi kafaru. Kafaru sebenarnya berasal daripada kafir. Kafir, kafara. Kafara, dia punya root dia kafara. Kafir, kafaru. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Kafaru, waw ni tanda ramai. Sesungguhnya orang-orang yang. Mesti ramai orang-orang yang kafaru. Telah kufur. Sebab tu, kalau sebelum ni ada waw dengan nun, saya tak katakan bahawa nun tu tanda ramai. Sebab tengok sekarang bukan nun tu tak ada. Yang ada ialah alif. Sebab apa? Sebab dari sudut grammar dia, kafaru adalah perbuatan past tense, iaitu orang yang kafaru, telah kufur. Macam tu. Tapi orang tu ramai. Kafaru. Dia telah kufur. Kalau yakfuruna, tengok dia ada nun kan. Yakfuruna, dia tu present tense. Dia fi'il mudhari'. Dia menunjukkan sekarang. Tapi ni dia menunjukkan telah kafir. Jadi kalau kita nak terjemah, tambah perkataan telah pun boleh. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Kafaru. Tapi kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita tidak letak sangat telah tu. Sebab itu bahasa terjemahan ni dia tidaklah 100% tepat. Kalau 100% tepat, kita boleh baca dalam sembahyang lah, baca kod Melayu. Tapi tak boleh. Bahasa Melayu ni tak lengkap untuk menterjemah Al-Quran lah. Bahasa mana-mana pun tak akan sampai. Sebab bahasa Arab ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia bahasa yang sangat unik. Sebab tu saya nak suruh sangat tuan-tuan pandai. Bila orang baca Quran saja, kita pandai, kita faham. Itu cukup dulu untuk setakat macam tu. Ya, kita kena semangat sikit
supaya kita rasa nak faham Al-Quran ni. Biar orang baca, kita faham terus. Tapi seperti yang saya katakan lah, faham tu tak adalah faham mendalam sangat. Untuk guna sendiri-sendiri saja boleh. Takkanlah belajar 15 minit sehari boleh jadi ulama besar. Tak menasabah lah pula kan. Jadi kita untuk faham, untuk cukup makan lah orang panggil. Untuk diri kita. Boleh insya-Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kufur. Sawaun. Sawaun ini hari ini sawaun ni perkataan barulah yang kita baru jumpa. Sawaun. Innal ladzina kafaru sawaun. Sawaun ni maknanya sama sahaja, serupa. Sawaun alaihim. Alaihim dah jumpa banyak kali dah. Sawaun sama alaihim, ke atas mereka. Sama saja ke atas mereka. Sama saja ke atas mereka. Ala satu perkataan, him satu perkataan. Lepas tu sebab apa him dengan hum? Bawah ni hum. Sebab alaihim. Sebab ni huruf ya kan? Dia tak ada yang qiraat yang baca, kabilah Arab yang baca alaihum. Tapi ni kita baca yang jenis alaihim. Kebanyakan kabilah Arab dia berat nak sebut alaihum. Dia sebut alaihim sebab ya sebelum tu. Ya ni dia lebih dekat dengan baris bawah. Jadi alaihim. Sesungguhnya orang yang telah kafir, sawaun alaihim, sama sahaja ke atas mereka. A'anzartahum. Ni perhatikan molek. Ada dua a'a. A'anzartahum. Sebenarnya dalam perkataan ni, banyak perkataan ni. Contoh. A satu perkataan. Anzara satu perkataan. Ta satu perkataan. Hum satu perkataan. Apakah? Sebab tu kalau kita perhati molek-molek, bahasa Melayu ni banyak sangat ambil yang bahasa Arab. Sebabnya adakah. Yang pertama ni ada apakah. Kan? Anzar dia berasal dari perkataan nazara. Lepas tu anzara ni dia nak tambah meng dengan kan. Apakah anzarta? Ta ni awak. Sebab apa? Dia pendekkan daripada anta. Anta awak. Ta sebab dia letak dia dari akhir perkataan ni, dia buang an, dia letak ta saja. Tapi selepas tu jadi hum dah. Tak jadi him dah tadi. Sebab apa? Sebab ni bagi atas. Bagi atas dia dekat dengan bagi depan. Jadi a'anzartahum. Orang Arab memanglah tak boleh nak sebut. Kalau kita kata a'anzartahim, mana nak sebut? Tak boleh lah. Jadi a'anzartahum. Apakah sama ada, itu makna dia. Anzartahum. Kamu ni duduk depan dalam bahasa kita. Dia duduk di tengah. Sama sahaja ke atas mereka. Apakah engkau, awak, iaitu Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan. Anzartahum. Kamu memberi peringatan kepada mereka. Jadi kepada tak ada. Dia tak ada sebut kepada mereka tu, tak ada. Perkataan kepada tu tak ada. Engkau memberi peringatan mereka. Dia kira kena faham sendirilah kepada mereka tu. Bahasa Arab ni bahasa yang pendek. Sebenarnya ada
ada kedudukan tu yang menyebabkan maksud dia ialah memberi peringatan kepada mereka. Am ataupun maka sama sahaja kepada mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am ataupun lam tidak tunzirhum. Kamu tidak memberi peringatan. Sebenarnya perkataan anzar ni dengan tunzir perkataan yang sama saja sebenarnya. Tetapi dia telah berubah disebabkan grammar saja. Kita jadi gelabah ni. Cuba kita perhati dengan betul-betul. Kalau buang a sebab dia adakah, apakah. Kan? Satu. An tinggal anzara. Anzar buang pula alif sebab dia meng dengan kan a tu. Akhirnya tinggal tiga je. Kebanyakan perkataan dalam bahasa Arab dia bermula, dia berroot dia, pangkal dia tiga. Ada sedikit yang 4, ada sedikit yang 5. Rubai dia panggil khumasi, yang 4 dengan 5. Tapi banyaknya 3. Okey, jadi nazar. Nazara. Okey. Ni. Tunzir. Dekat-dekatlah sama. Jadi di perkataan dia makna dia sama. Sama sahaja kepada mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka. Perkataan hum ni memang banyak cuma itulah. Bila sekarang baru kita faham. Hum dengan him ni sebenarnya adik-beradik sahaja. Cuma kedudukan dia saja ni hum pula. Jadi dalam ayat ini saja ada 3 hum. Hum maknanya mereka. Mereka dia letak di akhir perkataan. Jadi hum. Okey tu. Kalau tahu hum sebiji pun malam ni dah kira okey dah. Tapi ni dah tahu dah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sama sahaja ke atas mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am ataupun lam tunzirhum. Tidak memberi peringatan. La yu'minun. Mereka tidak beriman. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Ya, jadi ni yu'minun. La dah jumpa dah sebelum ni. Apa dia la? La ni tidak. Tidak. La. Saya kata la ni ada 2 dalam bahasa Arab. Yang pertama maknanya tidak dan yang kedua maknanya jangan. Di sini dia bermakna tidak. La yu'minun. Mereka tidak yu'minun dah jadi bahasa Melayu. Iaitu beriman. Buang ya ni, ya huruf ya ni tambahan. Mereka ni, ya ni. Kemudian waw kat belakang ni menunjukkan mereka tu ramai. Nun ni adalah teman kepada waw. Sebentar tadi saya katakan dia jadi alif kan. Nun ni bukan tanda jamak dia panggil. Dia bukan tanda ramai. Waw ni tanda ramai. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Dia menerangkan tentang la yu'minun, mereka tidak beriman. Bukan bermakna mereka tidak sekali-kali akan beriman. Bukan. Sebab apa? Cuba kita tengok semula ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur sama sahaja ke atas mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak beriman. Ayat ni ramai orang salah faham. Sebab apa? Dia sangka orang kafir ni tak payah ajak lah masuk Islam. Tak beriman pun. Sebenarnya kefahaman tu salah. Sebab apa kefahaman tu salah? Sebabnya kita mana boleh faham satu ayat yang nampak
macam seiras macam tu, kita terus nak tibai pakai buat satu kesimpulan besar. Ayat ini turun di awal Madinah. Nabi SAW berdakwah kepada orang musyrikin Madinah, kepada orang ahli kitab. Kalau orang kafir ni dia tak akan beriman, buat apa lagi Nabi nak berdakwah? Ayat ni turun bertahun-tahun lepas tu Rasulullah SAW berdakwah. Sebab apa? Sebab ayat ni bukan nak kata tak payahlah berdakwah pada orang kafir, mereka tidak akan beriman. Salah. Dia menceritakan tentang orang yang memilih untuk kufur, mereka tidak akan beriman. Maknanya ini dia ada unsur. Sebab apa? Sebab dia kata di sini fi'il madhi kafaru. Dia menerangkan keadaan. Kita mana tahu orang kafir itu dia akan beriman atau tidak. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berdakwah kepada mereka. Jadi jangan salah faham tentang ayat ni. Okey, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Dan seperti biasa, kita promosi siri tadabbur kita kepada sahabat dan kepada sanak saudara kita. Berikan kepada mereka nombor 011589356652. InsyaAllah semudah-mudahan mereka dapat bersama-sama untuk mempelajari faham Al-Quran. Setakat yang kita mampu, kita ajak mereka. Setakat itu saja untuk malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.